hubungan sulfur dengan nitrogen, upama mereka tak dapat hidup, nitrogen tak dapat diserap dengan sepenuhnya secara optimalnya tanpa kewujudan optima sulfur. Kita boleh bagi urea, kita boleh bagi nitrate, kita bagi apa pun, apa jua pun, tetapi tanpa sulfur, penyerapan nitrogen dia hanya mungkin 30%. Yang lain semua akan dia jadi angin atau leaching atau dihanyutkan oleh hujan. Kalau kamu memberi baja nitrogen untuk penyerapan yang cepat, sebab barang bahan ini urea dia semua leaching terlampau cepat. Kalau hujan dia akan hanyut, tak ada guna kamu bubur baja, tak kira tanaman apa, tumbuhan apalah. Tapi dengan beradanya sulfur di sana, dengan cepatnya ia akan diserap, mungkin dalam 24 jam atau kurang, dia akan cepat serap. Dan tanpa sulfur, penyerapannya akan terbantuk sikit. Jadi tolong ingat, bila kamu memberi pembajaan, biasanya kamu hanya memberi NPK, beli dekat kedai nitrogen, fosfat, potasium 15 ke apa, kamu bubur. Tapi kamu rasa dia tak subur, dia tak diserap, dia tak ada kelainan yang ketara. Inilah sebab dia. Okey, so saya harap dengan pengetahuan baru pada anda ni, kamu akan memahaminya dengan lebih baik. Translamina bererti katakan tumbuhan lah, tak kisah apalah, nenas ke, cili ke, terung ke, ataupun berasaskan rumput seperti napier ke, tebu ke, jagung ke, padi ke. Yang ini semua ada masalah sikit lah. Kadang-kadang kamu nampak satu pokok, satu bahagian dia cantik, satu bahagian dia kurang cantik. Betul kan? Kadang-kadang lah, bukan. So berarti nutrisi yang diserap dari bawah pergi, dia tak pergi dengan serata, dia tak rata, dia tak agaikan secara baik. Jadi apa yang kamu perlu lakukan dengan pemberian baja sulfur yang betul, kerja sulfur ni dia dapat membahagikan. Okey, you pergi branch ni, you pergi bahagian ni, cabang ni lah, division ni lah, bunga ni lah. Okey, dan dia akan memberi, dan dia akan, bukannya sulfur yang beri, dia akan membuat nutrien-nutrien lain untuk membuat kerja mereka dengan baik. Dia transporter, dia ambil, kalau satu bahagian tak cukup nitrogen, fosfat ke apa, dia akan menolong ambil dari bawah, dia akan hantar tempat yang kurang. Yang lebih itu mungkin mobile elements akan ditransport. Untuk transport di dalam pohon itu atau pokok itu, tumbuhan itu, tanpa sulfur tak ada. Masalahnya, apa jenis sulfur yang kena bagi, dari segi apa, itu yang kamu kena belajar. Katakan anda memberi baja sulfur, magnesium sulfate yang biasa kamu beli, dan kamu menaburkan di atas tanah. Biasa itu sajalah untuk petani yang berasaskan tanah. Apa akan terjadi ialah dia akan dibasahkan lah. Hujan dia kena basah, tanpa air dia, baja tabur itu baja kering kan. Dia akan pecah dan dia akan diserap ke dalam tanah dan kemudian diserap oleh akar. Dia logik dia lah, ada banyak lagi unsur tapi kita tak dapat bercerita panjang di sini. Dia akan diserap di logik dia dan dia akan naik kembali kepada bahagian-bahagian pokok untuk banyak kerja dia. Daripada masa itu, bolehkah kamu pastikan dia tak hujan berlebihan di mana dia akan dihanyut? Berapa persen yang dia diterima, dia diserap? Katakan kamu bubur setengah kilo ke apa ke, 10 kilo ke. Daripada itu
katakan ia hanya adalah 12% atau 10% sulfur. Daripada itu, balance semua, baja yang kamu beli pun dia bukannya 100% sulfur. Bila kamu memberi itu 10%, 90% itu barang lenggai, tanah liat ke apa yang tak ada manfaat. Daripada 10% itu, berapa persen yang dapat diserap tanpa dihanyut dan tanpa dikeringkan oleh pokok dan semua? Itu yang kamu kena belajar. Kekurangan baja sulfur biasanya dianalisa, diketahui dengan bahagian atas. Okey, kita bahagikan pohon itu kepada 3 bahagian. Bahagian atas tu biasanya dia berkuningan secara overall. Pokok itu berkuningan macam seakan kekurangan nitrogen. Dia punya reflection, kalau nak tahu apa kekurangan pokok saya hari ini, okey, kekurangan di atas tu dia nampak macam kekuningan. Berarti dia tak ada, metabolism dia kurang. Okey, itu nombor 1 lah. Dengan itu kamu akan spray lah, ada untuk memperbaiki instantly kamu boleh spray, tetapi berapa banyak nak buat, berapa ppm kamu kena bubur, ini semua kamu kena pelajari dulu. Bukan semua boleh belajar dekat YouTube atau Facebook ni. Okey, ada banyak lagi kamu kena belajar, dan itu nombor 1 lah. Bila sulfur berkurangan di pohon, banyak masalah-masalah akan berlaku untuk tanaman anda. Hasil akan berkurangan, penyakit akan teruk, penyakit serangga yang serang itu dia tak dapat defend. Dia gigit saja, dia akan, virus akan merebak. Okey, penyakit daripada kulat, fungus, dari akar dia akan directly attack. Macam layu kan, repot layu, ini semua akan berlaku. Metabolism pokok ataupun pertumbuhan pokok akan berkurangan mengikut kekurangan sulfur. Dan bila metabolism itu kurang, pohon itu akan mempercepat tumbuhan dia akan berkurangan, buah akan, bunga akan berkurangan, sakit akan berlebihan, petani akan menanggung kerugian. Ini paling mustahak yang perlu diingati. Tak ada gunanya kita menggunakan nitrogen, fosfat, potasium, magnesium, kalsium dengan banyaknya dan menganaktirikan sulfur. Ini satu kesalahan yang banyak dilakukan oleh petani di Malaysia especially. Saya telah jelajah entah berapa ratus kebun ke apa, ribu ke apa. Saya dapati pengetahuan mereka tentang kegunaan sulfur adalah terlalu tipis, dan mereka lebih rela menggunakan bahan-bahan yang mahal, NPK 15, apa, tak kisah apa, potassium nitrate lah, bahan mahal. Tapi ini semua kamu memerlukan transporter, satu pengangkutan untuk mengambil dan menghantarnya kepada sel-sel yang perlu gunakan. Tanpa sulfur, penyakit, hasil semua akan kekurangan.